Assalamualaikum guys. Hari ni kita dah masuk segmen story episod 3. So hari ni disempurnakan kemerdekaan Amerika Syarikat yang ke-220 bukan 244 tak selaku. So kita akan buat satu sejarah kemerdekaan Amerika Syarikat. So kita start dari abad ke-17 sehingga lewat abad ke-18 di mana tanah jajahan British di Amerika telah ditinggalkan oleh mahkota diorang sendirilah yang dipanggil sebagai pengabaian salam ataupun neglect, greeting neglect. Tanah jajahan sebahagian besarnya lah pemerintah sendiri yang di mana separuh lelaki yang kulit putih kat Amerika dia boleh undi banding 1% daripada orang British lah. Orang pun kembangkan lah sistem politik ni dalam banyak hal yang separate ways lah dari Britain. Ideologi ni sebenarnya dia sudut pandangan dari segi politik, royalty, bangsawan, corruption ataupun kedaulatan rakyat dan kewarganaan lah. 1763 pengasingan ni dia pun berakhir sebabkan ada Stamp Act of 1765 ataupun Akta Stamp 1765. And then the British pun dia mulakan tax lah, dia mulakan cukai dengan sengaja lah sebab dia nak provoke orang the Americans tu yang mengadu bahawa diorang ni asing daripada Perlembagaan Inggeris, the English Declaration, yang tak bertulis lah kerana sebab the Americans ni dia tak mewakili kat parlimen ke yang mengatakan lah yang mereka ni sebenarnya diorang dah mengatakan bahawa mereka ni dia hampir diwakili. Diwakili tu maksudnya dia nearly lah dan tidak mempunyai alasan untuk mengadu. Dan and then finally pertikaian kat London pun dia increase lah. And then on 1772 the British colonies pun dia start nak pindahkan lagi tamasi politik, lagi macam mana cakap, lagi apa benda ni, legitimasi politik dekat tangan diorang lah, dan mula bentuk pemerintahan bayangan yang dibangunkan sebab Komiti Korespondensi. So diorang panggil lah the Continental Congress yang first on 1774. Lepas tu diorang lancarkan boikot perdagangan terhadap British. 12 colonization telah diwakili di Kongres, tetapi Georgia, iaitu one of the states of the United States, berada di bawah sebab dia ketat dengan British lah, di dalam pemerintahan British, dan dia pun tak turut bersama lah. Tangan dekat Boston, Massachusetts pun dia memuncak lah time tu, dan pesta teh Boston, aku tak tahu apa benda ni, on 1773 ada pembuangan barang teh lah, aku tak tahu kenapa, tapi dia dikenakan cukai ke pelabuhan dan berakhirlah pemerintahan sendiri, self-ruling lah. And then dia pun mengirim the tentera iaitu para patriot yang kat Massachusetts tu, yang kat Boston tu, yang di mana koloni dia telah siapkan milisi lah atau missiles I guess, untuk bersiap sedia nak perang. Macam tu lah cerita dia. And then tu pun masuk ke dalam pengisytiharan kemerdekaan Amerika Syarikat on 1776, yes, iaitu pada 2 Julai, bukan 4 Julai, time tu 2 Julai dulu biar terangkan. Kongres Continental yang second tu dia tengah mesyuarat lah dekat Philadelphia pun, ada satu bandar dekat US juga yang diorang pilih sebulat suara untuk mengisytiharkan kemerdekaan for America lah. And then 2 days later the declaration
ataupun merdeka lah dengan nama Amerika Syarikat ataupun United States of America. Dulu nama dia apa? British America. Lepas Amerika baru tukar nama macam tu. Penyusunan deklarasi ini adalah bertanggungjawab jawatan kuasa kelima, termasuk Presiden yang kedua Amerika, iaitu John Adams, dan juga one of the founding fathers, Benjamin Franklin, yang ditulis oleh Thomas Jefferson himself. Ramai orang sangka George Washington Amerika kan, tapi sebenarnya bukan. Aku hari tu buat research tapi aku masih tak dapat siapa yang merdekakan Amerika ni. Bukan George Washington, guys. Sebab apa? George Washington tu, dia walaupun dia presiden first Amerika, memang orang semua dah tahu, tapi sebenarnya asal kerjaya beliau merupakan seorang tentera dan menjadi general. Dia dulu nama dia General George Washington. Sekarang bila dia jadi presiden tu, jadi Presiden George Washington lah, orang cakap panggil macam tu. Declaration tu disemak oleh Kongres and secara keseluruhan lah, dan berpendapat that all humans were made with their own hak dia lah, yang tak dapat dilupakan, will never be forgotten. Lepas tu bila dia nak dapatkan hak-hak tu, pemerintah tu dia dilambagakan di kalangan lelaki je yang memperoleh kuasa diorang yang adil dari persetujuan from yang diperintah lah, serta rungutan kolonial utama terhadap the crown. Since that day on 4th of July, tarikh tu pun telah disambut sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat, iaitu pada hari ini, guys, July 4th. Wow. Time tu pula bapa pengasas pun dia telah jadi sebahagian daripada kepimpinan Patriot lah yang berlaku kat Massachusetts time tu. So penandatangan pun dia datang lah, sebahagian besarnya dari golongan elit, guys, elit gila, iaitu penduduk penempatan yang older than them lah, tergolong dalam beberapa pengecualian from good classes, macam first class, second class. Kalau low class tu tak boleh lah, not like that. That's not the point. Walau bagaimanapun, orang asli atau yang dilahirkan di luar negara tidak sesama kali diorang tak akan dikira sebagai warga negara Amerika lah, sebab mereka kan dah keluar. So diorang akan dikategorikan sebagai keturunan British dan penganut agama Kristian Protestan. So that's the end of our show pada episode kali ni. So I hope you guys will take note that, macam sebelum ni aku cakap, sorry kalau aku tak ada gambar, sebab aku malas nak edit, aku letak macam ni je. Tapi kalau korang boleh cari fakta ada sendiri kat Wikipedia, ada kat mana-mana ada sumber. Kalau korang ada buku tentang the history of America, bolehlah cari. Aku punya research ni taklah sepenuhnya, tapi aku minta maaf atas segala kesilapan. Sorry to the Americans. Aku tahu sekarang ni kita tengah menghadapi wabak COVID-19 yang semakin menular lah, tapi apa pun kita kena bertabah juga. Tak kira negara mana pun, tak kira agama atau bangsa, tapi kita kena bertabah supaya kita boleh mencegah lah COVID-19 ni. Okay, see you guys later. Bye, peace out.